Berikut paparan utama edisi Jumaat 17 Februari. BRIM 2017 diagih bermula esok. Lebih 9,000 pemilih bakal mengundi di pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu esok. Bayaran pertama Bantuan Rakyat 1 Malaysia BRIM 2017 akan diagihkan secara berperingkat bermula esok. Dan setakat ini sebanyak 5.1 juta permohonan telah diluluskan. Manakala 3.1 juta lagi masih dalam peringkat pemprosesan dan keputusan dijangka diumumkan bulan depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dari segi peringkat umur, kumpulan tertinggi menerima kelulusan permohonan berumur antara 21 hingga 30 tahun serta umur 61 tahun ke atas. Sebanyak 2.7 juta pemohon akan menerima bantuan RM1,200. 243,000 layak menerima bantuan RM900, manakala selebihnya 2.1 juta pemohon layak mendapat bantuan RM450. Beliau berkata demikian menerusi catatan terbaru dalam laman blognya najibrazak.com. Mengikut pecahan negeri, Selangor mencatatkan kelulusan tertinggi iaitu hampir 667,000 permohonan, manakala Sabah dan Sarawak masing-masing sebanyak hampir 478,000 dan 538,000 kelulusan permohonan. Sementara itu, Datuk Seri Najib menyelar tuduhan bahawa kerajaan tidak prihatin nasib rakyat dengan menghapuskan subsidi. Tegas Perdana Menteri, bagi tahun ini sahaja RM10 bilion subsidi dan insentif dalam pelbagai sektor diperuntukkan dan jumlah itu sentiasa meningkat setiap tahun. Menerusi catatan di laman blog najibrazak.com, Datuk Seri Najib mengulas kerajaan tetap berusaha membantu meringankan bebanan rakyat kepada golongan sasar. Perdana Menteri berkata subsidi dan insentif berperanan penting dalam membantu ekonomi rakyat serta negara yang membangun. Jelasnya RM1.3 bilion subsidi digunakan untuk membantu pesawah padi. Manakala untuk penoreh getah RM510 juta subsidi dan insentif diagih termasuk bantuan musim tengkujuh. Untuk para nelayan pula, kerajaan memperuntukkan RM260 juta sebagai allowance sara hidup. Sementara subsidi gas memasak RM1.6 bilion dan subsidi bil elektrik RM124 juta diperuntukkan kepada golongan sasar. Datuk Seri Najib yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan menanggung pampasan tol supaya kenaikan harga tol dapat dielakkan. Kesemua peruntukan subsidi dan insentif tersebut dilaksanakan bagi membantu ekonomi rakyat serta pembangunan negara. Bantuan kewangan menerusi BRIM yang diberikan kerajaan kepada rakyat supaya yang menikmati kehidupan yang lebih selesa merupakan bantuan yang setanding dengan negara membangun yang lain. Dan tahun ini bagi penerima isi rumah berpendapatan bawah RM3,000 akan menerima RM1,200 yang dibayar dalam 3 fasa iaitu pada 18 Februari, Jun dan Ogos. Manakala isi rumah berpendapatan RM3 hingga RM4,000 sebulan menerima bantuan sebanyak RM900 yang juga diagihkan dalam 3 fasa. Ikuti kupasan yang disediakan oleh Zuliana Faizal Zulkifli. Menerima BR1M ialah individu bujang berpendapatan bawah RM2,000 sebulan iaitu sebanyak RM450. Menurut Pengarah Institut Pengurusan dan Kewangan Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Nur Adil Rizwan Shah Muhammad Dali, selain Amerika Syarikat dan United Kingdom, Malaysia adalah antara 63 negara yang berbuat demikian tahun lepas. Malahan negara-negara maju seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, France dan juga negara yang sedang membangun seperti Mexico juga memberikan bantuan kewangan ini kepada rakyat mereka. Jadi kalau kita tengok, kita selarilah dengan negara-negara yang sedang membangun dan maju ini. Sebagai contohnya di UK mungkin dia panggil nama lain, dia tak panggil BRIM, dia panggil dengan nama Income Support. Okay, di US pun nama yang lain dan juga France nama yang lain.
Selain itu, Dr. Nur Adli berkata BR1M dapat membantu meningkatkan puasa beli pengguna sekaligus menjana ekonomi negara untuk terus berkembang. Dengan ini, kita dapat memajukan diri kita dan kita seterusnya memajukan ekonomi negara kita supaya ekonomi negara kita akan terus maju dan akan dilihat dari segi globalnya menjadi satu ekonomi yang kuat. Okay, dan juga satu ekonomi yang boleh menggegar dunia. Okay? Jadi kita kena percaya kepada kekuatan kita sendiri dan insya-Allah itu yang kita boleh bergerak maju ke hadapan. Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M merupakan inisiatif kerajaan yang paling popular serta dinanti-nantikan rakyat. Fasa pertama BR1M 2017 mula diagih 18 Februari ini, manakala fasa kedua pada Jun dan ketiga pada Ogos. Dengan pemberian BRIN kepada kelompok tersasar ini, mereka yang merupakan kumpulan masyarakat yang berpendapatan rendah dapat memanfaatkan kewangan yang diterima oleh kerajaan pada setiap kali bajet diperuntukkan untuk kegunaan mereka. Sebagai penerima BRIM, saya sangat bersyukur dengan pemberian daripada kerajaan. Walaupun untuk nilai itu saya dapat berbelanja untuk harian saya. Saya sebagai penerima BRIM ni amat bertuah. Lepas tu Alhamdulillah sebab dapat sikit sebanyak dapat membantu saya yang bujang ni. Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM adalah inisiatif kerajaan yang terbaik dalam membantu meringankan beban golongan yang berpendapatan rendah serta dapat merangsang ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Laporan Zuliana Hafizah Zulkifli dan Jurukamera Aziz Zubir untuk RTM. Menjelang pilihan raya kecil Don Tanjung Datu esok, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan keputusan akan dapat diketahui pada pukul 8 malam. Pengerusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah berkata, ia berikutan 4 daripada 16 pusat pengundian akan ditutup pada pukul 12 tengah hari. 4 pusat tersebut ialah SK Teluk Melano, SK Kampung Kamlung Setoh, Balai Raya Kampung Rambungan dan SJK Chung Hua Selarat. Pusat-pusat lain pula akan ditutup secara berperingkat iaitu pada pukul 1 petang, 4 petang dan 5 petang. Seramai 9,771 pengundi biasa layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada PRK ini. Manakala 188 pemilih lagi merupakan pengundi awal yang telah menunaikan tanggungjawab mereka 12 Februari lepas dengan menyaksikan peratusan 86.2% pengundi awal telah melaksanakan tanggungjawab mereka. Dalam pada itu, Datuk Seri Hashim juga menasihati semua pengundi untuk keluar mengundi pada sebelah pagi memandangkan keadaan cuaca tidak menentu pada sebelah petang berdasarkan ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi. Datuk Seri Hashim mengetuai proses semakan isi peti undi PRK Don Tanjung Datu di Dewan Masyarakat Lundu. Sejumlah 25 peti undi telah diagihkan ke setiap saluran di 16 pusat pengundian. Setakat ini pihaknya berpuas hati dengan perjalanan proses berkempen yang berjalan lancar serta dalam suasana aman dan harmoni. Pengerusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah berkata, seperti mana pilihan raya umum Don Negeri ke-11 tahun lepas dan PRK Balingan pada tahun 2014, Sarawak memegang rekod sebagai negeri yang paling aman dalam sepanjang proses berkempen. Sebanyak 11 buah rumah di Kampung Setoh Lundu akan menikmati kemudahan bekalan elektrik dalam masa terdekat. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Awang Tengah Ali Hassan berkata, selepas perbincangan dengan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tudor Openg, kerajaan negeri memperuntukkan RM4 juta kepada Sarawak Energy Berhad SEB bagi pelaksanaan penyambungan elektrik kepada penduduk yang masih belum mendapat bekalan elektrik. Walau bagaimanapun, jelas Datuk Awang Tengah penduduk Kampung Setoh perlu menghantar maklumat kepada SEB agar proses penyambungan elektrik dapat dipercepat. Ini juga selari dengan hasrat Allahyarham Tan Sri Adenan yang mahukan kawasan Don Tanjung Datu dipertingkat dari segi rangkaian perhubungan khususnya bekalan tenaga elektrik untuk muncul sebagai destinasi pelancongan berlandaskan alam semula jadi. Beliau berucap pada program kenduri kampung di Masjid Darul Ibadah Kampung Setoh Lundu. Pada program tersebut, sejumlah RM129 juta telah diperuntukkan bagi mempertingkat jumlah tangki air dalam usaha mengatasi masalah bekalan air bersih di Kampung Setoh.
selain peruntukan RM10,000 kepada Masjid Kampung Setoh. Bertemu kembali. Polis menyifatkan masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan mengenai keterlibatan ejen khas luar negara dalam kes kematian Kim Jong-nam, abang kepada pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Pengarah cawangan khas Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun berkata, siasatan sedang berjalan dan kes itu dianggap rumit. Setakat ini, polis menahan 2 wanita yang memegang pasport asing dan seorang lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes itu. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya latar belakang ketiga-tiga mereka. Isnin lepas, Jong-nam dilaporkan berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 untuk menaiki penerbangan ke Macau. Apabila secara tiba-tiba seorang wanita dikatakan menekuk mukanya dengan kain yang mengandungi cecair beracun. Jong-nam yang menggunakan nama Kim Chul pada pasportnya dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Ini pula perkembangan misi Flotilla Food for Myanmar. Selepas melawat kem pelarian Rohingya di Kutu Palung, Bangladesh, sukarelawan misi bantuan kemanusiaan itu turut menghulur bantuan di 2 kem lain. Namun kedaifan hidup serta penderitaan mangsa kekejaman tentera Myanmar di kem pelarian Baruklahli di wilayah Cox's Bazar mencuri tumpuan sukarelawan. Butirannya bersama wartawan Awaluddin Rani. Terletak bersebelahan kampung Balukhali yang dihuni penduduk Bangladesh, kem pelarian ini masih belum berdaftar dengan UNHCR. Tinjauan kami mendapati terdapat kira-kira 15,000 pelarian etnik Rohingya berada di sini. Keadaan mereka amat daif dan menyedihkan kerana tiada kemudahan asas disediakan. Tempat mereka berteduh dari panas dan hujan maupun tidur di waktu malam hanyalah bangsal uzur. Kebanyakannya masih trauma dengan kisah sengsara sewaktu lari menyelamatkan diri daripada penindasan dan kekejaman di Rakhine. Perkampungan mereka dibakar, harta dirampas, suami, isteri, anak-anak dibunuh di depan mata. Sebahagian wanita bukan saja ditangkap dan diseksa, malah diperkosa tanpa belas kasihan. Untuk tiba di kampung Balukhali yang baru dibuka kira-kira 10 minggu, sukarelawan misi terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km daripada kem sebelumnya, kem Kutu Palung. Misi kita pergi ke kem-kem, melihat sendiri, menyaksikan sendiri kesedihan, cerita-cerita yang mereka menceritakan kepada kami dan sambil-sambil menyerahkan pelbagai bantuan susulan. Quran, kita akan berikan Quran untuk mereka mengaji Quran di kem ni, kem Kutu Palung dan juga di Teknaf. Kita akan agihkan 1,000 Quran itu kepada ketiga-tiga kem ini. Ini di antara usaha kita dakwah untuk sambil mendengar dan menghulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan, khususnya pelarian etnik Rohingya daripada Rakhine State. Sebelumnya, di kem Kutu Palung, bantuan berupa 300 pek makanan dan kit kebersihan diagihkan kepada 300 keluarga pelarian dengan pemantauan Pertubuhan Migran Antarabangsa IOM. Saya berada di salah sebuah kem pelarian di daerah Kutu Palung ini, di mana terdapat kira-kira 12,000 pelarian daripada Mangdao dan kawasan sekitarnya yang ditempatkan di sini. Kem ini dibuka kira-kira 2 bulan lepas. Apa yang diperlukan di kem ini begitu banyak barang keperluan, khususnya untuk kerja-kerja memasak dan juga minuman dan juga perubatan. Apa yang saya lihat di sini, keadaan begitu daif dan amat menyedihkan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata.
Aldin Rani dan jurukamera Fazlin Edni Nur melaporkan untuk RTM. Dana Qatar Development Fund QDF yang disalurkan bagi membantu pembangunan etnik Rohingya di negara ini menerusi latihan, pendidikan dan kesihatan akan diselaras oleh Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Perdana Menteri. Pelarasan dana itu juga akan melibatkan beberapa kementerian dan agensi kerajaan lain serta badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Keputusan tersebut dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi mengenai pengurusan etnik Rohingya Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia yang berlangsung di Putrajaya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata bantuan itu digunakan untuk menjaga kebajikan 56,135 etnik Rohingya yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam negara. Kenyataan dikeluarkan beliau selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri turut melancarkan projek perintis kebenaran bekerja bagi memberi latihan kemahiran kepada 300 etnik Rohingya pemegang kad UNHCR di negara ini mulai 1 Mac depan. Kesemua mereka akan ditempatkan di syarikat terpilih dalam sektor peladangan dan perkilangan untuk tempoh 3 tahun sementara menunggu masa untuk mereka pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara ketiga. Sementara perincian bagi program latihan separa mahir dan mahir, pendidikan untuk anak Rohingya serta skim insurans kesihatan akan dilaksanakan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama beberapa NGO yang berkaitan. Ketika banyak pihak cuba menghulurkan bantuan untuk etnik Rohingya, lain kisahnya dengan dua lelaki yang dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Temerloh hari ini. Kedua-duanya yang berhadapan 6 pertuduhan kerana menyeludup masuk warga asing etnik Rohingya pada Disember tahun lalu dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Hakim Tuan Hassan Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Yashmani Muhammad Syidik 35 tahun dan Muhammad Ros Faisal Mustafa 36 tahun selepas mereka mengaku bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, kedua-dua mereka yang berasal dari Rantau Panjang, Kelantan didakwa menjalankan aktiviti penyeludupan 6 warga negara Myanmar di sebuah stesen minyak di Raub pada 22 Disember 2016 bagi tujuan pemerdagangan manusia. Kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang boleh dikenakan denda tidak lebih RM250,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kutipan bayaran secara elektronik ETC akan dilaksanakan sepenuhnya di 94 Plaza Tol Kendalian Plus Malaysia Berhad Plus dari Bukit Kayu Hitam hingga Johor Bahru mulai 26 April ini. Pelaksanaan itu turut melibatkan laluan di Jambatan Pulau Pinang, Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE dan Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit. Pengarah Urusan Plus Datuk Azman Ismail berkata kutipan bayaran secara elektronik ETC dijangka membantu mengurangkan kesesakan trafik di Lebuh Raya. Sementara itu, beberapa lorong tambah nilai akan dibuka 24 jam apabila sistem tersebut dilaksanakan. Pencapaian mengenai pembayaran secara elektronik sudah begitu tinggi sekali. Kebanyakannya melepasi 70%. In fact, laluan jurus Kudai, pencapaian adalah sebanyak 88%. Datuk Azman ditemui selepas sesi taklimat pelaksanaan sistem tersebut di Hentian Rehat dan Rawat RNR Gunung Semanggul, Bagan Serai. Pada perkembangan sama, beliau memberi jaminan tidak akan berlaku pengurangan pekerja apabila ETC dilaksanakan. Petugas tersebut akan diberi latihan dan kursus sebelum dihantar ke bahagian lain. Operasi mencari 5 penumpang yang hilang dalam kejadian bot pelancong jenis katamaran di Pulau Mengalum, Sabah diteruskan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsom menyatakan pencarian diteruskan di sekitar perairan Sabah, Miri, Sarawak dan Brunei.
Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, kawasan pencarian diteruskan meliputi kawasan sektor pencarian 300 batu nautika persegi walaupun belum menemui petunjuk baru. Tambahnya, operasi SAR yang melibatkan 9 aset akan diteruskan sehingga mendapat arahan penangguhan. Dalam tragedi 28 Januari lalu, sebuah bot pelancong jenis katamaran yang membawa 28 pelancong warga Cina dan 3 anak kapal karam dipercayai akibat angin kencang dan ombak besar ketika dalam perjalanan ke Pulau Mengalum. Dalam perkembangan berasingan, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Selangor berjaya menumpaskan makmal memproses pil ekstasi bernilai lebih 12 juta ringgit dalam serbuan di sebuah rumah teres di Setia Alam Selasa lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri ACP Amran Ramli berkata, rampasan tersebut merupakan yang terbesar untuk tahun ini. Hasil pemantauan dan risikan yang rapi oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor pada 14 Februari jam lebih kurang 6.15 petang, pihak polis telah membuat serbuan ke sebuah rumah di sekitar kawasan Setia Alam Selangor dan berjaya memberkas 2 orang suspek lelaki Cina warga tempatan. Semasa bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen Selangor Shah Alam, beliau menambah kedua-dua suspek berusia 33 dan 41 tahun itu melakukan kegiatan jenayah secara aktif sejak setahun lalu untuk pasaran tempatan. Kedua-duanya kini direman 7 hari sehingga 21 Februari ini. Antara barangan yang dirampas 6,437 biji pil ekstasi, serbuk ekstasi seberat 93,460 gram, 109.1 gram, serbuk kefin dan 265,000 gram serbuk precursor. 5 peralatan dan bahan-bahan kimia untuk memproses dadah turut dirampas. Turut disita 2 buah kenderaan mewah. Kes disiasat mengikut Seksyen 29B Akta Dadah Berbahaya. Di Mahkamah Magistrate Kuantan, 2 lelaki didakwa atas tuduhan menculik seorang pengarah urusan bergelar Datuk bagi menuntut wang tebusan berjumlah 19 juta ringgit pada 26 Disember 2015. Lim Sun Chai, 45 tahun dari Kemaman, Terengganu dan Ang Boon Leong, 40 tahun dari Kepong, Kuala Lumpur dituduh melakukan kesalahan di tempat meletak kereta Hotel Sri Manja Buti Indra Mahkota pada hari kejadian. Mereka didakwa bersama 2 lelaki lain dan 3 lagi yang masih bebas atas kesalahan menahan Datuk Chin Yok Chun, 53 tahun dengan melarikan serta mengurung mangsa secara salah. Tiada pengakuan direkodkan. Mereka didakwa mengikut Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang sabit kesalahan boleh digantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan. Kes disebut semula pada 28 Februari ini bagi menunggu laporan kimia dan akan didakwa bersama 2 lelaki lain yang terdahulu dihadapkan ke mahkamah sama pada 30 Disember 2016 atas kesalahan sama. Sementara itu, di Mahkamah Session 1, lelaki yang sama, Lim Sun Chai, juga didakwa atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang iaitu Geng William pada Julai 2015 hingga Februari lalu. Dia mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan atas pertuduhan mengikut Seksyen 130(1) Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara antara 5 hingga 20 tahun. Manakala Boon Leong yang dihadapkan di Mahkamah Session 4 atas pertuduhan sama mengaku bersalah. Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan 28 Februari ini bagi menunggu laporan DNA dan kimia sebelum kes itu dibawa ke Mahkamah Tinggi. Kedua-duanya yang dituduh mengikut Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas 2012 SOSMA tidak dibenar ikat jamin. Pendakwaan kes dikendalikan Syahrul Ehsan Hasim manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Waran tangkap dikeluarkan kepada waris kumpulan Samsung kerana rasuah. Laporannya dalam rangkuman dunia. Jom ke program temuduga terbuka Slim peringkat zon tengah di PWTC. Pada 21 dan 22 Februari 2017, pendaftaran seawal jam 7.30 pagi. Maklumat lanjut boleh layari Facebook Skim Latihan 1 Malaysia.
Baik saudara, seperti biasa malam ini segmen Jom Jalan-Jalan akan membawa kita ke satu lagi destinasi menarik di Malaysia. Agaknya ke mana kita minggu ini, Zarul? Ya, Atika, dan apa kata minggu ini kita membawa anda untuk bersiar-siar di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dengan menaiki bas. Sekaligus sebenarnya dapat melihat kepesatan di pusat bandar. Bunyi macam menarik. Jom kita saksikan bersama. Okey, kita dah penat nak berjalan dah sebenarnya ni. Ada pula bas kat sini, kita masuk kat dalam, kita pergi jalan-jalan naik bas tengok sekitar Kuala Lumpur. Jom kita naik bas. Assalamualaikum bang. Bang, boleh tak bawa saya berjalan-jalan ke sekitar Kuala Lumpur ni? Mana-mana tempat pergi bang? KL Tower, Bukit Bintang, Dataran Merdeka. Okey, Bukit Bintang, Dataran Merdeka. Okeylah tu. Berjumpa lagi kita dalam segmen 3J. Minggu ini kita berjalan-jalan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Bas 2 tingkat KL Hop On Hop Off ini telah memulakan operasi sejak Disember 2006 dan kini telah pun masuk tahun ke-11. Sejujurnya, bagi saya, bas yang unik ini adalah satu alternatif menarik untuk kita melihat Kuala Lumpur. Okey, kita dah sampai pun ke lokasi yang dituju di Menara KL. Menara Kuala Lumpur antara 70 kawasan menarik yang dihubungkan oleh KL Hop On Hop Off. Jadi kita singgah di menara telekomunikasi ke-7 tertinggi di dunia ini. Sekarang ni kita nak naik ke Skydeck. Skydeck ni berketinggian 300 meter dari aras bumi. Tiket ni paling penting. Kalau tak ada tiket ni kita tak boleh nak masuk. So kita kena scan dia. Baru boleh masuk. Sebenarnya kita masih lagi dekat Skydeck ni. Kita nak pergi Skybox sebenarnya. Tapi apa pun, yang paling penting sekali, kita kena buka kasut dan juga buka beg sebagai langkah-langkah keselamatan. Dan Skybox ni pemandangan dipanggil sebagai pemandangan dekat Selat Melaka. Sebab apa? Sebab kita boleh melihat Selat Melaka kat sini kalau cuaca baik. Tapi sekarang ni cuaca macam ada jerebu-jerebu sikit. Jadi memang betul lah dapat tengok Selat Melaka. Tak tipu, saya tak tipu. Betul. Skybox, tarikan terbaharu di menara ini yang baru dibuka sejak tahun lepas. Berlantaikan kaca setebal 3 inci dengan 3 lapisan, anda boleh melihat pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur yang sangat eksklusif. Pada awalnya saya amat gayat berada di Skybox ini, tapi lama-kelamaan dah jadi okey pula. Selesai berjalan di Menara KL, apa kata kita pergi ke lokasi seterusnya? Okey, dah sampai juga kita ke destinasi. Perut pun dah lapar dah ni. Sebenarnya apa yang menarik dekat kafe ni sebab kafe ni telah pun wujud pada tahun 1920-an dan merupakan antara bangunan yang tertua dengan seni bina Coliseum yang telah pun dicipta sehingga kini umurnya mencecah 97 tahun. Lama tu. Kafe ini pakar dalam menu masakan steak. Tengok je makanan yang dihidangkan buat saya terliur. Dan sememangnya tidak dinafikan, masakannya sangat enak belaka. Baik, tengok menu yang ada kat atas meja ni pun dah tak tahan dah dan sangat menarik. So saya nak cuba satu dulu dan sememangnya memang sedap. Cuma macam biasa, jalan-jalan merokah destinasi menarik Malaysia. Jepun sedia memberi bantuan aspek sumber manusia dalam pemindahan teknologi sekiranya berjaya dalam bidaan tender untuk projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Malaysia-Singapura. Bantuan tersebut termasuklah melatih rakyat Malaysia dan Singapura mengendalikan sendiri kereta api tersebut. Duta Jepun ke Malaysia, Dr. Makio Miyagawa berkata Jepun memiliki kepakaran dan pengalaman dalam membina pelbagai projek kereta api berkelajuan tinggi, termasuklah Shinkansen. We are certainly propose the best technology
and best services and best financing. But it is up to the Malaysians and Singaporeans which system they choose. We would not, force them or compel them to adopt anything. But it's up to the Malaysians and Singaporeans to choose. But for them to make a right decision and right selection, we would be very happy to offer the best data, best proposals and best options. Beliau memaklumkan Shinkansen mencatat pencapaian cemerlang dengan sifar kemalangan sepanjang 50 tahun beroperasi. Selain itu, purata kelewatan kurang 1 minit dan kekerapan 15 kereta api dalam tempoh 1 jam. Dr. Makio bercakap dalam sidang media selepas pelancaran pameran projek Shinkansen di Ibu Negara. Projek HSR Malaysia Singapura dijangka beroperasi menjelang tahun 2020. Pasaran kewangan Malaysia terus bertambah baik susulan pelaksanaan langkah untuk memajukan pasaran kewangan dalam negara yang diumumkan pada 2 Disember tahun lalu. Petunjuk kepada keadaan itu adalah jumlah aktiviti perdagangan dalam pasaran pertukaran asing. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pasaran Kewangan FMC Bank Negara, pasaran tukaran asing dalam negara terus mencatat jumlah transaksi harian purata $9.1 bilion Amerika dalam semua jenis transaksi tukaran asing. Jumlah purata transaksi tukaran harian ringgit adalah $5.2 bilion Amerika dengan purata transaksi dan hadapan sebanyak $2.3 bilion Amerika sehari. Data Bank Negara juga menunjukkan imbangan yang bertambah baik antara aliran pertukaran asing ekspor dan import sejajar dengan lebihan perdagangan dalam akaun semasa. Sebanyak $37 bilion Amerika transaksi pertukaran asing yang berkaitan ekspor dan import barangan dijalankan pada Januari sehingga 15 Februari 2017. Sejak langkah berkenaan diperkenal, penukaran hasil perolehan ekspor mengatasi import sebanyak $372.9 juta pada Disember 2016 dan $741.3 juta pada Januari 2017. Ringgit kekal stabil berbanding dolar Amerika dengan pergerakannya sama seperti mata wang serantau lain dan mata wang utama yang kini sedang dipengaruhi perkembangan dalam pasaran kewangan Amerika dan jagaan kenaikan kadar faedah dan rizab persekutuan pada 2017. Kadar aliran keluar pelaburan asing di Malaysia adalah bentuk bond menurun kepada 1.8% pada Januari lalu berbanding 2.4% aliran keluar bersih pada Disember 2016. Menurut RAM Ratings, pegangan asing sekuriti kerajaan Malaysia berjumlah 46% daripada pegangan keseluruhan berbanding 47.1% Disember tahun lalu. Dalam satu kenyataan, agensi penerafan itu berkata permintaan asas bagi pelaburan jangka panjang pula tidak terjejas. Berikutan aliran sederhana keluar dana asing itu hasil menjadi normal dengan penurunan bagi peralihan kematangan dalam semua kelas aset. RAM Ratings berkata terbitan kasar sekuriti kerajaan bernilai sehingga RM14 bilion pada Januari berbanding RM2 bilion pada Disember 2016. Terbitan kukuh itu bertepatan dengan keperluan pembiayaan yang meningkat bagi kerajaan tahun ini. Standard Chartered Bank kekal berhati-hati terhadap momentum pertumbuhan separuh kedua tahun ini. Ia susulan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara yang menyusut kepada 4.2% pada 2016 berbanding 5.0% pada 2015. Unjuran itu dibuat walaupun KDNK pada suku terakhir tahun lalu tumbuh 4.5% sekaligus merupakan pencapaian tertinggi bagi tahun lalu. Bank itu berkata isi rumah memberikan sokongan paling baik pada 2016 namun segmen lain susut berbanding 2015. Selain itu, sentimen asing ke atas hutang ringgit yang negatif kini semakin berkurangan. Ia juga yakin nilai ringgit berada di bawah nilai sebenar memandangkan ringgit susut 7% walaupun harga minyak mentah meningkat 80% sejak Februari 2016. Hanya peserta bebas dadah dibenar sertai LTDL 2017.
11 atlet pecut negara berlepas ke Johannesburg. Kita ke laporan sukan menjelang perlumbaan jelajah berbasikal letu di Langkawi LTDL 2017. Penganjur akan memastikan peserta benar-benar bersih daripada penggunaan dada terlarang pada perlumbaan yang bermula 22 Februari ini. Perkara itu ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif LTDL 2017 Emir Abdul Jalal yang membuat ketetapan sejak awal lagi yang pihaknya tidak akan sesekali mengambil pasukan yang mempunyai sejarah pendopan dalam LTDL. Tapi sebenarnya saya memang daripada awal lagi perlumbaan ini, tahun lalu pun saya dah meletakkan satu prinsipal in terms of doping. I'm not going to, saya tak akan mengambil pasukan yang mempunyai sejarah doping yang besar. Saya dah stick pada saya punya decision yang kita tak akan mengambil pasukan yang ada sejarah doping yang besar macam pasukan PJ Gaman dan juga pasukan-pasukan lain. So that's why bila diorang nak push juga, saya stand on my foot lah. Saya cakap saya tak akan ambil you, whatever things yang you nak buat pun you buat lah. I won't take. Emir mengulas isu pelumba Iran Rahim Emami yang ingin menyertai LTDL 2017 namun pernah gagal ujian pendopan ketika perlumbaan jelajah Malaysia Oktober lalu. Jika mana-mana pelumba didapati positif, tindakan undang-undang termasuk hadiah akan ditarik balik dan pasukan pelumba terpaksa membayar semula hadiah wang tunai kepada penganjur. Emir ditemui pada sidang media di Shah Alam selepas mengumumkan 3 penaja LTDL iaitu air minuman Spritzer, Inorek dan Segi Teknologi. Dalam pada itu, Emir memberitahu pihak penganjur sudah bersiap sedia sepenuhnya bagi mengelola LTDL edisi ke-22 ini. Beberapa program juga sudah dimulakan tuan rumah Terengganu menjelang hari pembukaan Rabu ini. Pihak telah pun bersiap sedia dan saya ingin maklumkan yang di Terengganu sekarang ini telah berlangsung pelbagai aktiviti sambutan itu dalam Langkawi. Rasanya ada 4 kayuhan yang dibuat di Terengganu dan sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka dah buat bersiap sedia untuk banner sorakan perlumbaan yang terpanjang di Malaysia iaitu sejauh 1.5 km. 20 pasukan meliputi 1 pasukan World Tour, 18 pasukan benua selain pasukan negara akan menyertai perlumbaan 8 peringkat kali ini. Ia yang merangkumi jarak sejauh 1,225 km bermula di Kuala Berang dan berakhir di Putrajaya. Kepada anda yang berminat untuk berbasikal pada waktu malam, inilah peluang terbaik anda. RHB Shimano Highway Ride 2017 bakal dianjurkan pada 15 April depan yang membuka penyertaan kepada semua yang berminat. Dianjurkan buat kali keempat, perlumbaan bakal berlangsung di Lebuhraya Kajang Seremban lekas. Perlumbaan dijadual bermula pukul 7 petang 15 April sehingga 3 pagi 16 April. Bermula dan berakhir di Plaza Tul Kajang, edisi kali ini dijangka mampu menarik lebih 4,000 peserta dari 20 buah negara. We foresee it will be bigger and different. Bigger in terms of number of participants. Because first edition we have 1,002, second edition we have 2,002, and last year we have 3,003, and this year we foresee it's going to have 4,000. So it's bigger and different in the way that basically for this year's event we're going to have the cycling carnival. Kategori dipertandingkan meliputi kanak-kanak 7 km, remaja 12 km, jemputan VIP 17 km, terbuka 78 km dan elit 105 km. Menjelang Sukan SEA Kuala Lumpur Ogos depan, pasukan bola keranjang wanita negara bakal turun dengan misi besar mempertahan peringkat emas yang dimenangi di Sukan SEA Singapura 2 tahun lalu. Perkara itu disuarakan Ketua Jurulatih Yong Zi Win yang optimis pingat emas mampu diperoleh berdasarkan prestasi dan semangat anak-anak buahnya.
We are now sangat the players all sangat motivate and spirit good, semangat sangat dia orang punya hati already have a SEA Games mood now. Yep. Beliau ditemui pada sesi latihan pagi tadi. 10 pemain yang menyertai Sukan SEA 2015 masih dikekalkan untuk membawa cabaran tahun ini. Sementara itu, Ketua Pasukan Negara Nur Izzati Yaakob berkata dengan baki masa yang ada sebelum kejohanan bermula, skuad negara akan ke Australia dan Jepun bulan depan untuk menghadapi perlawanan persahabatan. Buat masa sekarang, kita orang tengah tunggu bulan 3 untuk pergi Australia, Exposure Game. So, harap Exposure Game tu boleh membantu pasukan kita orang meningkatkan prestasi kita orang ataupun mengimprovekan lagi kelemahan yang kita orang ada sekarang ni. Chef di Mission Datuk Marina Chin turut meninjau sesi latihan dan persiapan pasukan di ibu negara. Untuk rekod, skuad wanita negara memperoleh emas pada Sukan SEA 2007 di Thailand, 2015 di Singapura dan pingat gangsa pada 2011 di Indonesia dan Myanmar 2013. Dalam perkembangan berkaitan atlet olahraga pecut negara berlepas ke Johannesburg, Afrika Selatan hari ini sebagai persiapan menghadapi Sukan SEA di Kuala Lumpur Ogos depan. Menurut kenyataan yang dipetik daripada laman Facebook Majlis Sukan Negara, 11 atlet dan 2 jurulatih menyertai beberapa siri kejohanan sepanjang berada di sana. Ia diketuai pemegang rekod 100 meter kebangsaan Khairul Hafiz Jantan, Badrul Hisham Abdul Manap, Zaidatul Husniah dan Jonathan Nipa. Chef di Mission Sukan SEA 2017 Datuk Marina Chin sempat meluangkan masa bersama atlet dan pegawai di Bukit Jalil untuk memberi kata-kata semangat sebelum melepas ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi tadi. Mereka dijadual pulang ke tanah air pada penghujung April. Prestasi skuad rugby 7 sebelah Malaysia kini semakin baik dan bersedia menghadapi Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Meski dibelenggu kecederaan beberapa pemain, nyata skuad kendalian Saizul Hafifi Muhammad Nur berjaya mengatasinya untuk muncul naib juara kejohanan rugby jemputan Cockburn 7 sebelah di Perth, Australia minggu lalu. Kejohanan yang berlangsung pada 11 Februari lalu itu menyaksikan pasukan negara muncul naib juara kategori Cup tewas 17-22 kepada pasukan tuan rumah Palmera. Dilihat daripada segi prestasi pasukan, saya rasa bermula daripada fasa pertama hingga ke fasa kedua, saya tengok prestasi pasukan semakin lama semakin baik dan pasukan nampaknya semakin bersedia. Dan kita akan cuba mengekalkan rentak ni, insya-Allah. Dan diharap prestasi pemain dan seluruh pasukan akan kekal dan pemain-pemain juga akan dapat mengekalkan kecergasan dan juga mengelakkan diri daripada mengalami sebarang kecederaan hingga ke Sukan SEA. Pasukan rugby 7 sebelah negara ditemui di KLIA 2 sebaik tiba dari Australia. Selain aksi kejohanan jemputan, skuad rugby negara turut mengadakan beberapa perlawanan persahabatan dengan kelab rugby tempatan di Australia. Seterusnya, skuad rugby 7 sebelah negara akan menyertai kejohanan Borneo 7 di Sandakan Mac nanti dan kejohanan rugby Prasukan SEA di Singapura pada April. Sementara itu, senarai akhir 12 pemain yang akan mewakili skuad rugby negara ke Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 bakal diketahui selepas selesai latihan fasa ketiga. Menurut jurulatih Saizul Hafifi Muhammad Nur, skuad negara bakal menerima tentangan daripada pasukan Filipina dan Thailand. Pada SEA Games, persaingan kita adalah tinggi daripada pasukan Filipina, Thailand dan juga Singapura. Tapi kalau lihat pada prestasi sekarang, yang kita risaukan adalah daripada pasukan Filipina dan juga Thailand. Sebab kita tak pernah jumpa dia. Selama daripada tahun lepas lagi, kita tak pernah lagi jumpa dia. Jadi kita tak tahu setakat mana prestasi dia. Pencapaian terbaik skuad rugby negara ialah meraih pingat perak pada Tamasya 1995 di Chiang Mai dan 2015 di Singapura.
Penerbit rancangan dari unit majalah dan dokumentari RTM Rosli Muhammad Nordin memenangi anugerah liputan terbaik sempena Majlis Apresiasi Media Anjuran Izzi Kurban di Menara Kuala Lumpur. Kemenangan ini merupakan hasil penerbitan dokumentari khas bertajuk Kembara Kurban yang disiarkan pada 12 September 2016. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Izzi Kurban dan juga terima kasih kepada semua pasukan penerbitan dokumentari khas yang bertajuk Kembara Kurban yang dilakukan penggambarannya di Pulau Ambon, Indonesia dan juga Pulau Basilan di Mindanao, Filipina. Terima kasih kepada pengacara saya dan juga penyelidik yang memang hebat iaitu Tun Julia. Terima kasih juru kamera, Boy, Saim, Riz dan juga pasukan penerbitan saya Abang Aziz dan juga Nina yang tidak berada di sini. Terima kasih kepada semua kerana tanpa anda dokumentari Kembara Kurban ini tidak akan disiarkan dengan jayanya dan berjaya memenangi anugerah liputan terbaik anjuran Izzi Kembara. Dan insyaAllah dengan kemenangan ini dapat memberi suntikan baru dan menyuntik semangat kepada semua kaki tangan di Radio Televisyen Malaysia, RTM khususnya unit majalah dan dokumentari UMD di bawah pengurusan Puan Miss Piah dan juga rakan-rakan yang lain. Jadikan ini satu inspirasi kerana jika saya boleh buat, jika kami boleh buat, anda juga boleh berjaya melahirkan program yang lebih hebat di masa akan datang. Dokumentari Kembara Kurban menjalani penggambaran di Pulau Ambon, Indonesia dan Pulau Basilan, Filipina. Penggambaran yang mendedahkan bagaimana kemiskinan penduduk beragama Islam di kedua-dua lokasi terpilih mendapat perhatian pihak Izzi Kurban sehingga mereka terpanggil untuk menjayakan penggambaran bersama wakil media dari Malaysia. Penggambaran tersebut menonjolkan bagaimana ibadah kurban dijalankan. Dokumentari berdurasi 1 jam itu mengalahkan penyertaan dari stesen TV Al-Hijrah yang menggondol tempat kedua dan Bernama TV di tempat ketiga. Di majlis yang sama, Izzi Kurban juga berjaya mendapat pengiktirafan sebagai penyertaan kurban terbanyak 2016 dari The Malaysia Book of Record. Izzi Kurban merupakan syarikat yang giat membantu rakyat miskin beragama Islam dari beberapa negara, khususnya di Filipina, Indonesia, Kemboja, Vietnam dan beberapa negara Afrika dalam menjayakan ibadah kurban dan akikah. Bagi mempromosikan cara pengumpulan stem yang betul, Pos Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan mengadakan bengkel kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Ketua Unit STEM dan Filateli Diana Lian Abdullah berkata bengkel Kelab STEM dan Filateli dimulakan pada 22 Januari tahun lepas mendapat pengiktirafan sebagai salah satu aktiviti kokurikulum. 339 sekolah terlibat dalam bengkel itu yang bermula April hingga November tahun lepas. Selain mengumpul STEM, bengkel turut mengajar pelajar cara menulis folio STEM dan pertandingan sudut STEM terbaik yang diadakan setiap bulan. Collecting STEM ni is a hobby kan. So kita kena inculcate the hobby. Kita tak boleh cerita terus orang tu fall in love jadi STEM collector. So it also takes time and effort. So kita kena expose to the children the stamps, how you collect stamp bukan. Dalam majlis sama, Pos Malaysia Berhad menerbitkan edisi ke-7 STEM Siri Definitif. Edisi kali ini memaparkan 7 spesies orkid dan akan mula dijual bermula Selasa depan. Orkid berkenaan adalah jenis Rhynchostylis, Phalaenopsis vanda, Papilionpedilum aranda dan Papilionanda. Diana Lin Abdullah berkata pelanggan boleh membeli set lengkap dengan harga RM135.80 atau sekeping stem antara 60 sen sehingga RM1.10. Hanya 150,000 keping stem dicetak untuk setiap reka bentuk dengan cetakan berkualiti tinggi bagi mengelak cetak rompak. So additional untuk yang ni dekat dia punya background dalam stem tu sebahagian tu ada microtext. Microtext maksud yang tulisan kecil. Kalau kita guna Kanter then kita can read clearly lah. Then juga kita guna iridescent ink. Iridescent ink ni ink yang bila kita move the ni baru kita nampak the word. Isu kegagalan cerun dan mendapan tanah yang berlaku di Taman Impiana Residence Putra Nilai telah mendapat perhatian Majlis Perbandaran Nilai MPN untuk diambil tindakan selanjutnya. Menurut Yang di-Pertua MPN, Datuk Abdul Halim Abdul Latif, proses baik pulih cerun akan bermula dalam tempoh 2 minggu lagi.
Kita telah arahkan pemaju pun dah setuju. In fact, pemaju dah buat pun telah melantik satu pakar geoteknik yang pakar dalam hal curun ni lah. Apa laporan yang awal yang saya dapat, curun ni dah stabil, tapi saya nak tengok dari segi pelaporan lah. Dan ini akan dilaporkan kepada kita, pada MPN dalam masa tempoh 2 minggu. Kita bagi pemaju ni 2 minggu untuk buat laporan tersebut. Beliau yang ditemui ketika melakukan tinjauan ke lokasi terbabit memberitahu MPN akan meminta pemaju untuk menambah baik cerun dan kerosakan rumah penduduk yang terjejas agar kejadian sama tidak berulang. Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Impianan Residence, Mama Erwa Tahir turut berharap agar pihak pemaju dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan segera. Harap perkara ni boleh diselesaikan dengan segera lah. Jadi bila dah turun padang, dah ambil tindakan semua, jadi benda ni boleh selesai dengan secepat mungkin supaya melegakan lagi penduduk kat sini. RTM sebelum ini melaporkan sebanyak 20 daripada 128 buah rumah di Taman Impianan Residence berada dalam keadaan kritikal kerana berdekatan dengan cerun. Selain keretakan rumah, jalan raya di taman itu turut retak serta mengalami paip pecah sejak tahun 2011. Baik, saudara, Nasional 8 edisi 17 Februari berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.